Perintah Kawalan Pergerakan PKP masuk hari yang ke-500 pelaksanaannya sejak 18 Mac 2020. Dan sehingga hari ini, apakah pencapaian kita dalam usaha melandaikan angka jangkitan yang dilihat semakin hari semakin menunjukkan angka yang sangat tinggi dan menyedihkan. Pastinya kita tidak mahu melihat usaha ini sebagai satu yang sia-sia. Kita tidak mahu petugas Barisan Harapan juga terus penat dan lelah menghadapi pesakit-pesakit COVID-19 yang terus memenuhi ruang hospital. Dan yang paling pasti, kita tak mahu melihat institusi kesihatan kita lumpuh satu persatu kerana kelemahan kita dalam membuat persediaan dan pelaksanaannya dengan kadar segera. Baik, paling tepat untuk bercakap mengenai perkara ini adalah Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM yang sering membicarakan dan juga melontarkan buah fikiran bernas buat negara kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sepanjang 500 hari kerajaan melaksanakan PKP, apa pengajaran yang paling penting di sini Prof? Saya akan bahagikan pandangan ini dalam dua dimensi. Kita bercakap dulu tentang perkara yang baik lah. Sepanjang tempoh 500 hari ini sehingga ke hari ini apabila negara kita menghadapi wabak ni, kita lihat bahawa pemerkasaan masyarakat kita bertambah baik. Walaupun kita melihat daripada awal tahun ni kes kian bertambah dengan mencapai hampir 180,000 kes aktif semalam, namun kita lihat bahawa pencapaian masyarakat kita dalam menggerakkan kekuatan masing-masing sangat baik dan ini dibuktikan melalui pelaksanaan vaksin yang mana dengan tenaga mereka ni kita mampu mencapai kadar yang terbaik semalam dicatatkan sebanyak 596,000 angka yang divaksinkan semalam. Dan di samping itu kita sangat berterima kasih dengan Kementerian Kesihatan yang telah berkongsikan data dan ini sedikit sebanyak membantu mereka yang berada di luar kementerian memberikan buah fikiran dan juga membantu sama-sama dalam konteks untuk kita menurunkan wabak. Dan seterusnya kita dapati bahawa pendekatan pemvaksinan tu telah mengambil kira juga pandangan-pandangan kita dari masa ke semasa dan angka tersebut terus meningkat dan kita harap angka yang kita dapat capai dapat membantu untuk menurunkan kes. Namun demikian, kita sangat berharap dalam tempoh yang mendatang ni kita masih belum terlambat sebenarnya untuk mengharapkan semua pengamal perubatan swasta untuk turut sama berganding bahu dalam pengurusan wabak di negara kita, bukan sahaja membantu untuk vaksin tapi juga membantu dalam penilaian pesakit dari masa ke semasa. Di samping itu, kalau kita lihat bahawa kita sangat memerlukan supaya pelaksanaan peraturan dalam penguatkuasaan Undang-Undang Kawalan Penyakit Berjangkit ni dapat dilaksanakan mengikut budi bicara yang lebih tepat. Maksudnya kalau saya kata satu peraturan tu melarang kita untuk rapat mengelakkan kesesakan dan sebagainya, apabila diberikan hukuman ataupun diberikan penguatkuasaan undang-undang, peraturan yang sama juga perlu dilaksanakan. Saya bagi contoh mereka yang ditangkap bersolat jemaah beramai-ramai semasa Aidiladha. Tapi bila dibawa ke penjara, penjarakan tidak berlaku. Jadi ini menimbulkan kemarahan kepada masyarakat. Kita harapkan standard peraturan itu dapat dilaksanakan dengan tepat. Dan akhir sekali kita memahami bahawa keperluan aktiviti ekonomi untuk diteruskan. Dan dalam konteks ini bila kita sebut kluster tempat kerja, kluster industri, kita tidak bermaksud untuk menyalahkan sesiapa. Tapi dalam konteks untuk kita menambah baik keadaan. Jadi saya sangat mengharapkan supaya gelembung keselamatan dapat dirangka sebaik-baiknya untuk memastikan mereka yang perlu bertugas di lapangan ini diberikan keutamaan mendapatkan vaksin yang cepat termasuk juga kepada keluarga mereka bagi membendung penularan yang kita lihat semakin meningkat dari hari ke hari. Prof, dengan lonjakan kes kita yang tidak menunjukkan sebarang tanda penurunan, kita juga bergelut dalam menjalankan proses vaksinasi, tak kurang juga dengan kebajikan rakyat serta krisis ekonomi negara. Apa pendekatan terbaik yang perlu kita lakukan ketika ini? Adakah kita masih nak ambil pendekatan yang sama di mana ketika jangkitan dalam negara masih lagi di bawah 100 kes? Saya berpendapat dalam konteks ini kita masing-masing memang tidak boleh tidak untuk sama-sama berganding bahu dalam sama-sama melaksanakan langkah-langkah yang sepatutnya kita ambil. Saya berpendapat satu isu yang kita tidak dapat atasi sehingga kini ialah
adanya pengecualian tertentu apabila langkah-langkah keselamatan ataupun langkah-langkah pencegahan ini untuk dilaksanakan, yang mana sektor ekonomi masih dibenarkan untuk berfungsi. Jadi ini tidak menyebabkan banyak kes-kes yang berlaku. Jadi untuk itu pada pandangan saya, seperti mana yang saya sebut tadilah, ya, gelembung keselamatan memang terpaksa diwujudkan. Kalau tidak, memang kita akan terus mendapati kes-kes baru akan terus dicatatkan dari hari ke hari sehinggalah kita mendapati vaksin yang telah disuntik kepada penduduk di negara kita mencapai tahap yang kita harapkan. Namun untuk menunggu ke tahap itu, saya ingin menarik perhatian semua bahawa keadaan di negara kita masih belum menunjukkan tanda-tanda reda. Semalam Hospital Sedang diumumkan sebagai hospital COVID, ya, dan bertambah lagi ward-ward yang perlu digunakan untuk merawat sakit COVID. Jadi sehubungan dengan itu memang kita perlulah untuk sama-sama, ya, berganding bahu melaksanakan SOP ini dengan sebaik-baiknya. Prof, memandang kehadapan 20 hingga 25 ribu kes hari sekiranya dah meniti di bibir banyak pakar kesihatan dan juga jangkaan itu yang disebut oleh KKM juga sebelum ini, bagi kes harian negara kita, apa yang boleh dilakukan untuk bantu institusi kesihatan awam? Dan kalau tak dilakukan, apa akan jadi kepada institusi kesihatan negara termasuk dengan para doktor dan juga petugas bersama hadapan yang lain? Saya berpendapat antara langkah agresif yang boleh dilaksanakan ialah untuk memberikan suntikan secara percuma kepada semua golongan. Ya. Maksud saya di sini, walaupun sebelum ini kerajaan telah memperuntukkan sebahagian vaksin boleh diperolehi dengan pembelian dari syarikat swasta tertentu, saya berpandangan vaksin yang sediaan ini perlu dipercepatkan untuk semua golongan untuk diperolehi bagi membolehkan capaian imuniti kelompok yang kita harapkan itu dapat dicapai dengan cepat bagi mengelakkan tularan kes mencapai ke angka 20 hingga 25 ribu yang mungkin akan berlaku jika tindakan pantas tidak dilakukan. Dan di samping itu juga saya berpendapat kalaulah kita perlu menampung perbelanjaan vaksin yang kita hendak peroleh ini, pada pandangan saya cukai vaksin boleh dikenakan kepada industri-industri tertentu bagi menampung keperluan kerajaan pada masa akan datang. Sebab kita sebenarnya bergelut dengan masa. Ya, kita berlumba dengan masa sama ada pantas ataupun tidak kita untuk mengekang penularan. Jika kita lewat, kita akan saksikan apa yang berlaku sepanjang bulan April, Mei dan Jun di Selangor dan Kuala Lumpur. Dan konotasi daripada kelewatan itu kita dapati sebahagian besar hospital-hospital di Lembah Kelang telah menghadapi seperti mana yang kita lalui pada hari ini. Kita harapkan di negeri-negeri lain, Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu, Sabah yang menunjukkan tanda-tanda peningkatan, situasi ini sepatutnya dapat dielakkan. Dan saya sangat berharap supaya vaksin-vaksin ini dapat dipercepatkan seberapa cepat yang boleh. Baik, terima kasih Profesor Maida Dr. Manila Osman, pakar kesihatan awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM.